Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka alam yang tertentu kepada orang-orang yang saleh. Sesungguhnya Allah Taala Maha berkuasa di atas segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang tertentu untuk diberi keistimewaan kepada hamba-hambanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat datang kepada para jemaah sekalian yang pada malam ini Allah Ta'ala berdudukkan kita bersama walaupun di rumah masing-masing, namun kita berada di dalam bicara ilmu kitab hikam yang kita cuba baca sedikit demi sedikit, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita semua. Bahkan kita mohon juga kepada Allah bukan saja kepahaman, agar kita semua dapat mengamalkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab kita, dan kita sampai pada muka surat 92. Muka surat 92. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Terkadang diperlihatkan akan dikau atas ghaib alam malakut dan segala rahsia hikmahnya dalam segala yang dijadikannya dengan wasitah khalis engkau. Khalis ini ikhlas. Khalis engkau akan dikau atas ghaib alam malakutnya dan segala rahsia hikmahnya dalam segala yang dijadikannya. Dijadikan dengan wasitah khalis engkau daripada alam jasmaniyah dan perangai engkau dengan bangsa perangai ba'du, yakni sebahagian rohaniyah, dengan melazimkan engkau bagi maqam ubudiyah, kerana bahawasanya asal ubudiyah itu bagi Allah, dan barang siapa diperlihatkan Allah akan dia atas yang demikian itu di dalam hal berjalannya. Baik. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Kadang-kadang Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu akan alam ghaib, alam malakut. Kadang-kadang Allah Ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Setengah daripada orang-orang yang saleh, dia beramal sehingga Allah Ta'ala memperlihatkan dia alam. Alam, yakni alam malakut. Yang mana di dalam alam malakut itu akan kelihatan segala rahsia-rahsia Allah, yakni Allah membuka bukan segala, sebahagian daripada rahsia-rahsia Allah. Dan segala rahsia hikmatnya di dalam segala yang dijadikannya. Maka Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia Allah yang Allah Ta'ala ciptakannya disebabkan khalis, disebabkan seseorang itu ikhlas di dalam amal. Maka khalis, suci engkau daripada alam jasmaniyah. Yakni setelah dia ini berjaya menyucikan hati dia, menyucikan jasad dia daripada segala perkara-perkara yang membawa dosa. Yakni setelah didatangkan cahaya ibadah,
sehingga segala anggotanya tadi mendapat ataupun terpelihara daripada perkara-perkara yang membawa kepada kotoran dosa. Jadi mata dia, tangan dia semua dapat terpelihara. Dan perangai engkau dengan bangsa perangai ba'du rohaniyah, dan dengan amal seseorang tadi yang berbangsa rohani, yakni ikhlas, dalam hatinya ikhlas, dalam hatinya itu tawakal, dan seumpamanya, maka mendatangkan seorang tadi setelah dia ini melazimi maqam ubudiyah. Dengan melazimkan engkau bagi maqam ubudiyah, dengan seseorang itu sudah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, kerana bahawasanya asal ubudiyah itu bagi Allah. Setelah dia melakukan amal ibadah itu semata-mata kerana Allah. Maka orang yang tidak dapat menjaga lidahnya, orang yang tidak dapat menjaga matanya, orang yang tidak dapat menjaga telinganya, tangan, kaki dan seumpamanya, dia tidak akan dapat melihat rahsia-rahsia Allah. Dia tidak akan berjaya dapat melihat rahsia Allah. Bahkan kalau seseorang itu, dia ini tidak dapat menjaga matanya, lidahnya, telinganya, bahkan terhalang dia daripada mendapat mimpi-mimpi yang baik. Itu baru mimpi-mimpi yang baik pun terhalang. Tetapi bagi orang yang dia ini terpelihara dia daripada tangan, lidah, kaki, mata dan seumpamanya, dan juga hatinya berjaya disucikan daripada penyakit-penyakit yang tercela seperti takabur, ujub, riak dan seumpamanya, sehingga mendatangkan hatinya tadi suci, bersih daripada segala sifat mazmumah, sehingga ada di dalam hatinya mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, kesan daripada dia ini beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka sehinggalah Allah Ta'ala tadi membuka segala rahsia-rahsia Allah. Jadi orang yang macam mana dibuka alam malakut ini? Orang yang macam mana? Orang yang sudah ikhlas dalam melakukan ibadat. Orang yang berjaya menjaga anggotanya daripada maksiat. Yang berjaya menjaga anggotanya daripada maksiat. Orang yang telah mencapai makam ubudiyah. Makam ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Jadi, terkadang apabila orang itu sudah bersih hatinya, sudah banyak cahaya hatinya dengan ibadah, dan sudah terjaga anggotanya dengan maksiat, maka terkadang atla'aka ala ghaibil malakut, kadang-kadang Allah Ta'ala buka di atas alam malakut. Alam malakut, yakni alam yang hanya Allah Ta'ala lah yang tahu, diberi kepada orang-orang yang tertentu. Jadi begitu. Ya, ada orang-orang yang saleh kadang-kadang Allah Ta'ala buka yang mana tidak ada pada kita. Maka kata ulama, alam ini, perbahasan ulama, alam ini ada beberapa alam. Ialah ada pada peringkat awal dipanggil alam rahim. Alam rahim itu biasalah yang kita tahu, alam dalam perut ibu. Itu alam yang sempit. Kemudian pergi alam yang luas. Apa dia? Maknanya baik. Itu ada perbahasan, ada kata alam rahim, lepas tu alam dunia, alam apa ni? Alam barzah, alam akhirat. Itu satu pandangan, satu sudut. Tapi yang dibahas dalam matan ini, alam ini yang kita sebut adalah alam yang pertama, alam mulki ataupun dipanggil alam musyahadah. Alam mulki ni, alam mulki ataupun alam musyahadah ini diketahui oleh Allah, semua diketahui, diketahui oleh Allah, diketahui oleh malaikat, diketahui oleh semua manusia. Orang awam semua dapat. Itu alam syahadah, alam mulki, yakni alam yang kita tengok hari ini.
Maka dengan alam ini, Allah Ta'ala datangkan alam ini, maka kita pun nampak. Nampak apa? Nampaklah yang nampak disaksikan. Seperti langit, bukit, gunung, ganang, sungai dan seumpamanya itu dipanggil alam mulki ataupun alam musyahadah daripada Allah yang diketahui oleh Allah, oleh malaikat dan oleh kebanyakan manusia. Itu dipanggil alam mulki. Yang kedua dipanggil alam malakut. Alam malakut ni alam yang hati seorang tadi tembus. Menembusi. Itulah kata alam malakut ini. Alam yang ada pada hati orang-orang yang soleh. Alam malakut ini yakni diketahui oleh Allah, diketahui oleh malaikat dan diketahui oleh sebahagian orang-orang yang tertentu. Ataupun sebahagian orang-orang yang terpilih oleh Allah. Siapa? Orang-orang soleh yang terdiri daripada para awliya Allah. Para awliya Allah, Allah Ta'ala buka kepada orang-orang yang tertentu. Ini memang berlaku. Memang berlaku, maknanya alam-alam. Dan alam ini juga penuh dengan tipu daya. Alam ini walaupun sudah dibuka oleh Allah Ta'ala, ada juga alam. Kadang-kadang dilihatnya jin. Orang yang sudah berzikir, maka disangkakan dia itu. Satu orang tu dia berzikir. Zikir, maka dia lihat. Orang bawa, dia lihat di satu tempat. Dia kata, bila saya berzikir, setiap malam saya berzikir, maka saya ini duduk di dalam alam syurga. Dia jumpa dengan satu orang. Orang tu kata, betul ke kamu ni? Berzikir. Maka setiap kali kamu berzikir, kamu pergi ke alam syurga. Masuk. Dia kata, saya dah rasa dah syurga, saya dah tengok dah. Baiklah. Kata orang tu, betul kamu sudah masuk dalam syurga ni? Ya, sudah masuk. Setiap malam saya masuk dalam syurga. Maka sang soleh tadi kata, baik kalau gitu, aku nak tunjuk kamu. Betul tak kamu duduk alam syurga? Maka orang tadi pun duduk berzikir sekali. Maka ketika mana berzikir sekali, berzikir, maka dalam zikir, akhir tadi dia dibawalah ke alam yang dikatakan alam syurga. Tetapi sang soleh seorang lagi ni, yang kata tak apalah kalau mu kata malam masuk syurga, aku nak pergi juga. Dia pun pergi. Dia pergi pun berzikir. Malam tu dia berzikir, lalulah dibawalah dia tadi ke yang dikatakan syurga tadi. Maka berjalan, masuk dalam. Jumpalah satu tempat itu dikatakan syurga. Tetapi yang seorang lagi ni, bila dia jalan, dia akan maknanya, dia akan tinggalkan, dia carikan kain, dia tinggalkan. Maka habis duduk tu, dia nak kembali alam tu, dia pun masuk. Dia pun mari mula tempat yang tadi. Lepas tu, dia pun sedarlah alam ini, dia duduk alam ini. Kata orang tadi, baik betul ke kamu tengok kamu masuk alam syurga? Mari kita tengok ke mana kita pergi malam tadi. Maka dia pun ikut dekat kain yang dia cari tadi. Dalam perjalanan dia cari saya kain tu, tengok. Dia ada dekat tandas. Masuk tempat tandas yang dikatakan alam syurga. Itu alam yang penuh juga dengan tipu daya. Baik, alam malakut ini, baiklah. Ini jangan-jangan hanya atas orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala buka. Atas orang buka. Ya, sebenarnya bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dengan penyucian hati yang sudah sampai kepada maqam ubudiyah, yang mereka ini orang yang berjaya menjaga anggota dia, kadang-kadang Allah Ta'ala buka alam malakut. Allah Ta'ala buka alam malakut. Bila Allah Ta'ala buka alam malakut, dia akan nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak, ni payah nak ceritalah. Ni merujuk kepada orang yang pernah merasai. Siapa yang di kalangan kita ahli-ahli zikir? Kalau ada di kalangan kita ahli-ahli zikir, mungkin ada di kalangan kita yang Allah buka dia alam-alam yang seumpama ini. Maka yang pertama, alam mulki. Yang kedua, dipanggil alam malakut. Diketahui oleh Allah, diketahui oleh malaikat, diketahui oleh segelintir mungkin ataupun sebahagian daripada orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil alam malakut. Setengah daripada itu Allah Ta'ala buka alam itu. Dan yang ketiga dipanggil alam jabarut.
Alam jabarut ni setengah ulama mengatakan hanya diketahui oleh Allah. Ada setengah mengatakan hanya diketahui oleh Allah dan malaikat saja situ. Ada setengah mengatakan diketahui oleh Rasul. Wallahu alam lah. Alam jabarut ni. Maknanya yang ketahuinya, yang pastinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai alam-alam ini hanya kita nak beritahu yang dibahas dalam matan ini adalah alam malakut. Sekadar kadang-kadang Allah Taala buka alam malakut, dan alam malakut ni boleh ditinjau melalui hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci. Sehingga Allah Taala membuka kepadanya. Maka termasuk dikata pada alam malakut itu Allah Taala membuka Baitul Izzah. Baitul Izzah ni dikata pada langit yang pertama yang diturunkan Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah, kemudian diambil oleh malaikat Jibril beransur-ansur selama 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Maka dan termasuk juga Baitul Ma'mur. Dia adanya Baitul Ma'mur, dan ada juga Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu di sana tercatat data-data, kita kata data-data segala catatan-catatan yang ada pada segala perbuatan-perbuatan manusia. Sudah tercatat segala-galanya di Lauh Mahfuz. Dan semuanya dah terbuka. Ada berlaku ke begitu? Ya. Sebab itu ada perkataan daripada wali-wali Allah yang soleh. Mereka mengatakan apa? Dia kata kalau tak tidak Imam Sya'rani, dia mengatakan bahawa aku tidak akan menerima anak murid aku. Tidak akan menerima seseorang itu menjadi anak murid sehingga aku melihat di Lauh Mahfuz ada tak nama dia menjadi murid aku. Kalau aku tengok namanya ada dalam Lauh Mahfuz menjadi anak murid aku, baru aku terima bai'ah dia. Ini kenyataan orang-orang yang Allah Ta'ala buka. Kata Syekh Abu Hasan Syazili, kalaulah tidak kerana aku merasa malu, kalaulah tidak kerana aku menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan bagi tahu orang ini siapa jadi ahli syurga, siapa jadi ahli neraka. Begitu Allah Ta'ala buka atas seseorang. Jadi pernah berlaku ni cerita ni ini cerita kisah wali Allah. Maknanya kita tidak menolak kewalian itu ada. Ini cerita kisah wali Allah. Tapi ingat, kisah wali Allah ni tidak afdal diceritakan pada orang awam. Kerana bimbang ia membawa kepada fitnah. Kadang-kadang benda itu tidak dapat terjangkau oleh fikiran kita. Ada satu orang wali Allah. Beliau ini ditatangi oleh satu orang lagi wali Allah Ta'ala, bertemu dua orang tadi. Satu orang wali Allah Ta'ala ini, dia ini anak murid ramai. Anak murid dia ramai. Lalu satu orang wali Allah juga datang pada dia. Dia kata, aku merasa hairan pada kamu. Boleh kamu boleh berjumpa, bergaul dengan orang ramai. Padahal aku tak boleh berjumpa dengan orang ramai. Lalu katanya, aku ni tak boleh jumpa. Tapi kamu boleh duduk bergaul dengan orang ramai. Boleh berjumpa dengan orang ramai. Dan pelbagai ramainya anak-anak murid kamu ni. Macam-macam keadaan. Kamu boleh menghadapi dia. Apa maksud dia? Maksud dia kerana sesungguhnya aku tengok orang-orang ramai yang berada dekat kamu ni, ramai termasuk dengan anak murid kamu, aku melihat kebanyakan kepala mereka adalah daripada kepala binatang. Kepala mereka adalah daripada kepala binatang. Begitu. Allah Ta'ala buka pada dia. Tuan kata apa? Buka. Katanya, ya. Kata sang wali seorang lagi, ya. Aku pun begitu melihat. Aku juga begitu melihat keadaan di kalangan ada anak murid aku dan di kalangan orang yang datang kepada aku berbagai-bagai maknanya wajah, berbagai-bagai keadaan. Tetapi
menjadi tugas aku. Takkanlah aku nak membiarkan mereka dalam keadaan begitu. Daripada wajahnya, kepalanya binatang menjadi kepalanya manusia sebagaimana biasa. Maka aku ini bergaul dengan mereka adalah untuk aku nak mengembalikan kehambaan dia kepada Allah. Aku nak supaya dia ini bersifat dengan sifat kemanusiaan yang sebenar ataupun kehambaan kepada Allah. Maka dengan sebab itu aku bergaul dengan orang ramai. Maka sang wali ini tak boleh bergaul, sang wali ini boleh bergaul. Itu sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepada dia. Allah Taala membuka kepada dia ini nak bagi tahu bahawa ada sang wali Allah Taala ini dibuka oleh Allah Taala alam ghaib. Alam ghaib dia panggil alam malakut. Jadi di sini kita dapat pelajari apa dia. Tidak mustahil kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang dia ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan sesuatu yang tidak dibuka oleh orang lain. Maka ada yang kasyaf. Kasyaf ini Allah Taala buka dia. Bermakna kasyaf yakni pembukaan Allah Taala sehingga orang ini dapat mengetahui apa yang berlaku akan datang. Apa yang berlaku akan datang dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu sebab apa dapat? Dia antaranya dengan melalui alam-alam, dengan melalui perjalanan ubudiyah. Pernah satu ketika kita berjumpa dengan satu orang di Yaman. Di Hadramaut, di kota Tarim. Lalu satu orang bawa kita. Dia bawa ni, jumpa satu orang Habib. Habib ini dia tak keluar rumah. Dia tidak keluar rumah. Dia pun kata, dia pun bagi tahu dia tak keluar rumah dan dia dalam bilik dia yang ada Quran dan kitab. Kata orang ini, Habib ini hidupnya baca kitab, baca Quran, baca kitab, baca Quran dan dia tak jumpa orang. Tetapi orang jumpa dia. Orang pula ramai yang tidak mahu berjumpa dengan dia. Kalau berjumpa saja, maknanya berjumpa saja, orang akan jumpa sekali, 2-3 kali orang tak nak jumpa. Ni ada orang tanya ni, boleh ulas dok pasal Allah Yarham Posuh Wali. Posuh Terengganu ada yang kata seorang wali. Maaf kalau pertanyaan ini tidak sesuai. Posuh ni memang kita dikenali dengan Posuh Wali. Posuh Wali memang banyak cerita-cerita yang ada dan Ustaz selalu berjumpa dengan beliau. Tapi nantilah kita bicara kemudian. Ada seorang guru pernah bercerita, sekiranya kamu mendapat keistimewaan daripada Allah, jangan beritahu kepada orang lain. Dia benar. Boleh bagi tahu pada orang yang tertentu saja. Sebelum sedikit cerita tentang Posuh Wali ini, nak cerita tentang satu orang Habib. Ni ustaz pergi sendiri jumpa beliau. Wallahualam katanya dia seorang wali, tapi kehidupan dia dua saja. Dia hanya duduk dengan Quran dan juga kitab. Dia akan tempat baring dia ada Quran kitab. Di kepala tempat baring ada Quran kitab. Macam kita rock. Kita dah ada dua rock. Tidak WhatsApp, Facebook, dua tu je. Ada main WhatsApp, main Facebook. Tapi tidak Habib. Habib ini dia seorang soleh. Orang jarang jumpa dia. Dan dia tak jumpa orang. Hatta dikatakan beliau ini, Allamah Habib Umar pun berbai'ah dengan beliau. Mengambil sebahagian zikir yang dia ada. Maka ceritalah. Ada seorang bawa. Kita ni bawa kita pergi. Kita dah jaga adab betul-betul. Jaga adab. Tapi dia marah kita. Datang-datang kena marah. Tak tahu salam dia. Saja dia nak marah. Maknanya, saja dia nak marah. Marah. Kita pakai kopiah ada capal. Dia marah pakai kopiah ada capal. Padahal ada apa pun. Dia saja marah. Marah. Hari pertama dia marah. Kita pun berasa tak nak pergi dah. Mari kena marah. Mana perasaan kita. Kalau kita tak salah tiba-tiba mari kena marah. Lepas tu orang ajak lagi. Orang yang sama ajak. Hati tak nak pergi. Dah hari pertama pergi. Hari kedua pergi.
Kena marah juga hari kedua. Mari tu kena marah lagi. Kena marah. Diam tak kata apa kita. Hari yang ketiga. Pergi lagi. 3 kali lagi. 2 kali dah kena marah. Hari ketiga, mari kena marah lagi. 3 hari dia marah kita. Dia marah. Kalau kita cerita, marah dia pun tak padang. Katanya marah kita pakai serban. Dia marah kita pakai kita pakai kopiah. Kopiah ada capar, dia marah. Akhir sekali, lepas dia marah-marah, dia tengok kita pas marah ni mari lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali kena marah. Akhirnya, rupa-rupanya dia nak uji je kita. Dia nak uji je kita. Lepas daripada tu, dia pun, hari yang ketiga dia marah-marah, dia kata, cabut kopiah kamu tu. Cabut kita kopiah. Dia tak boleh pakai kopiah. Kan kepelek kan? Maknanya Habib tak boleh pakai kopiah. Akhirnya Habib pun ambil kopiah dia, pergi pakai kita. Kita ingat ke dia nak pergi tunggu kopiah dia bagi kita. Punya pergi pakai aja. Dia pakai aja, ambil mula kopiah dia. Lepas pada tu, dia ada satu selipar dia. Selipar dia ni bentuk capar Nabi. Dia pun bagi, dia suruh kita pakai selipar dia. Kita pun pakai selipar dia. Lepas tu pakai kopiah dia, pakai selipar dia. Tapi tak boleh ambil gambar, dia tak bagi ambil gambar. Tak ada gambar. Maknanya pakai selipar dia, pakai kopiah dia. Ustaz ingat kata, baru ada Rasulullah pada kamu, dia kata gitu. Oh, pakai selipar je baru ada Rasulullah. Pakai piah je baru ada Rasulullah. Kita pakai piah itu tak ada Rasulullah. Maknanya dia marah. Masa lepas dia marah, barulah dia pakai piah, pakai kopiah dan juga bagi pakai selipar dia. Lepas pada tu dia ambil balik selipar dia. Kopiah dia ambil balik. Kopiah dia. Lepas tu barulah dia pakai kopiah kita. Lama ni 3 hari kita pergi 3 hari pakai kopiah dia marah. Tak tahu, takkanlah kopiah dia marah. Rupanya saja je. Lepas tu dia pun barulah suruh baca kitab. Dia suruh baca kitab hadis, dia bagi sanad hadis. Dia bagi sanad hadis. Lepas pada tu sanad kitab-kitab dia pun bagi, dan dia bagi satu amalan. Amalan dia ni dia suruh zikir lebih kurang dalam 100,000. 100,000 dalam masa 40 hari. Kemudian dia kata kalau kamu berzikir dalam masa ini, nanti Allah Ta'ala buka alam-alam yang tertentu. Kata dia. Jadi ceritanya gitulah. Ceritanya maknanya jumpa dengan satu orang Habib. Lepas tu amalan yang dia bagi ini kata Habib Umar pun ambil dengan dia juga. Habib Umar ini dia panggil satu orang yang tawaduk dan juga mengambil barakah. Maknanya. Dia kata kalau kamu amal dengan zikir ini dengan sanad daripada beliau, nanti Allah Ta'ala buka satu alam yang maknanya yang tidak pernah dilihat ataupun diberi oleh orang tertentu. Rupanya begitu, amalan-amalan zikir-zikir tapi yang bersanad itu boleh membawa seseorang itu terbuka. Satu yang Allah Ta'ala bagi. Tapi rubbama atla'aka ala ghaibi malakut. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka kepada kamu pada alam malakut ini pada orang tertentu. Kadang-kadang ada juga orang yang berzikir tidak dibuka pun ada, tapi tidak bermakna zikirnya ditolak, tidak. Ini Allah Ta'ala membuka pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Tadi pertanyaan mengenai satu orang yang bernama Pak Soh Wali. Pak Soh dikenal dengan Pak Soh Wali. Kalau nak cerita tentang Pak Soh Wali ni panjang sebenarnya, tapi di beliau ini kalau tengok zahir, orang tengok satu orang tua yang selekeh, satu orang yang tua yang tidak ada, maknanya orang-orang yang nak jaga dia, dan satu orang yang tua yang macam tidak ada apa-apa sahaja. Tetapi kalau kita duduk dengan dia, duduk cakap dengan dia, dia akan buka perkara-perkara, bahkan ada ilmu-ilmu yang kita tak pernah dengar dapat daripada dia. Dapat daripada dia. Dan kadang-kadang dia duduk saja. Kalau duduk saja, kadang-kadang cara dia duduk tu dia berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga banyak Allah Taala beri karamah kepada beliau.
Maka orang panggil dia Posuh Wali. Panjanglah ceritanya tentang Posuh Wali ni. Tapi itulah sebut sedikit. Adakah dia wali sungguh, Ustaz? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Okey, baik. Maka setelah orang tadi, bila dia berubudiyah kepada Allah dengan jalan ubudiyah yang sebenar, Allah Ta'ala bukalah kepada dia. Bila Allah Ta'ala buka kepada dia tadi, alam-alam yang tertentu, wahajaba anka istishrafu ala asraril ibad. Maknanya wahajaba anka istishrafu ala asraril ibad. Dan didinding daripadamu atas rahsia segala hamba, sehingga tiada engkau kenal yang seteru daripada yang kasih dan yang fasik daripada yang taat, kerana rahmat daripada kamu. Namun walaupun orang itu dibuka oleh Allah Ta'ala alam-alam yang tertentu, Allah Ta'ala buka alam malakut, dia nampak gini, namun Allah Ta'ala masih lagi menutup apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Alhamdulillah, inilah makna kebesaran Allah. Allah Ta'ala masih tutup lagi apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Tidak, maknanya apa? Bermakna tidak semua orang yang Allah Ta'ala buka alam itu, tidak semuanya dia ini maknanya dapat mengetahui rahsia-rahsia di dalam hati manusia. Orang ini wali, Ustaz. Dia tahu tak kita ikhlas tak ikhlas? Tak tahu. Kecuali ada juga yang Allah Ta'ala buka, tapi kebiasaannya tak tahu. Boleh jadi kalau ikhlas tak ikhlas tak tahu. Tetapi ada yang Allah buka, macam Syekh Abu Hasan Syadzili, kalau akulah tidak merasa malu dengan Rasulullah, aku akan kata orang ni ahli syurga, ahli neraka, ahli syurga, ahli neraka. Itu Allah Ta'ala beri pembukaan dia. Tetapi di dalam hati ni ada yang Allah buka. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak buka juga pada wali. Dan wali sendiri pun tambuh pun tengok apa yang ada dalam hati kita. Maknanya, jadi kadang-kadang maknanya kadang-kadang kalau orang tu mengaku dia wali, dapat baca hati manusia orang tu, kita kena tengok benarkah dia ini wali, bagaimana dengan amalan dia, apakah dia ini dengan tujuan macam tu. Ada setengah mengatakan bahawa ada orang yang dapat baca hati manusia. Dia dapat baca hati manusia tu, boleh jadi dia ini ada ilmu perdukunan, boleh jadi. Boleh jadi ilmu yang tu dibantu oleh jin sebagai contohnya. Itu boleh jadi, kadang-kadang diberitahu. Diberitahu rahsia-rahsia hati. Rahsia-rahsia hati orang. Tetapi sebiasanya para wali Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tak buka, supaya dia tidak sibukkan hati dia. Ni si fasik datang ni. Ini ahli maksiat ni. Ini penzina datang ni. Biasanya para wali Allah tak buka begitu. Bahkan para wali pun tidak mahu melihat hati-hati manusia. Tidak mahu melihat hati-hati manusia. Ini kerana apa? Kerana rahmat Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri kepada kita. Namun mereka ada rasa hati saja. Kadang-kadang alimah, orang nak mari dia tak nak jumpa. Boleh jadi dia dapat rasa saja. Dia dapat rasa saja. Ini dia tak nak jumpa orang ni. Tak nak jumpa orang ni. Tetapi adakah dia ini memang dia tahu dalam hati orang ni? Dalam hati orang kebanyakan Allah Ta'ala tak buka. Allah Ta'ala tak buka di dalam hati-hati manusia tadi. Walaupun dibuka alam gaib, tetapi setengah daripadanya itu antara orang yang dapat alam malakut dibuka, setengah daripada mereka ada yang tak dapat baca hati manusia, yang tidak dibuka oleh Allah. Yang dibuka segelintir saja Allah Ta'ala buka, dalam hati pun tahu. Siapa dapat tahu ini fasik, ini tak ada juga yang begitu. Tapi antara orang ramai sikit saja Allah Ta'ala buka alam malakut. Antara yang dibuka alam malakut sedikit saja yang Allah Ta'ala buka pula pada hati-hati manusia dia ketahui. Tetapi kebanyakan para awliya orang-orang saleh, para awliya orang saleh, kadang Allah Ta'ala tak buka juga apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Lalu dikatakan bahawa
Dia kata didinding daripada tahu atas rahsia segala hamba. Ada Allah Ta'ala dinding. Wahajaba angka istishrafa ala asrar ibad. Allah Ta'ala dinding daripada tahu atas rahsia segala manusia. Allah Ta'ala dinding sehingga dia tak tahu. Orang ni dalam hati ni fasik ke? Orang ni dalam hati ni, dalam hati ni pendendam ni. Kalau dapat tahu, pendendam orang ni. Orang ni dalam hatinya dendam. Orang ni dalam hatinya ujub. Orang ni dalam hatinya terkabur. Maknanya, kalau kata begitu, hingga tiada engkau kenal yang seteru daripada yang kasih. Akhir sekali, kita jadi tak kenal mana satu seteru, mana satu yang kasih. Dan sehinggalah Allah Ta'ala tak kenalkan yang mana seteru, mana yang kasih. Lepas tu para wali Allah, orang kita, dia jumpa dia kasih belaka orang. Walaupun orang bermusuhan dengan dia. Walaupun orang bermusuhan dengan dia, tapi rasa maknanya Allah Ta'ala tak buka. Jadi dia kasih belaka. Sifat wali Allah ni dia sifat penyayang, pengasih. Maka tak kira wali Allah Ta'ala tak buka. Sehingga dia tak kenal manakah yang musuh dia dan manakah yang kasih mana, dan tiada yang fasik daripada yang taat, sehingga dia tak kenal hati dia fasik ke, hatinya memang betul-betul taat ke, dia tidak kenal. Maknanya jadi kadang-kadang begitulah. Jangan kita cepat-cepat. Contohnya kita tengoklah, ada satu orang yang suka infak, kita pun kata tak ikhlas ni. Contohnya kita pun kata orang ni buat kerja tak ikhlas ni. Kita tak tahu dalam hati manusia. Kita ni yang bukan wali. Kita yang bukan wali, mana tahu kita hati manusia. Wali sendiri pun ada yang tak tahu. Wali sendiri pun ada yang tidak tahu. Jadi dikatakan bahawa Maaf bertanya, ada seorang guru pernah bercerita, sekiranya kamu mendapat keistimewaan daripada Allah, ilmu laduni, jangan beritahu kepada orang ramai. Ya. Maknanya jangan bagi tahu pada orang ramai, orang awam. Jangan bagi tahu kedapatan-kedapatan kita, tapi boleh kita beritahu pada orang-orang yang tertentu. Seperti siapa? Seperti guru kita. Ataupun seperti maknanya orang yang seperti yang pertama, seperti guru kita. Ataupun orang yang kita yakin bahawa dia boleh menjaga rahsia kita. Tapi itu tidak afdal. Yang sebaiknya kita jangan ceritakan. Dan kalau nak cerita pun boleh dengan guru kita, supaya kita dapat terpelihara, dapat dibimbing, supaya kita ini selamat. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, sehingga tak dapat kenal yang mana satu seteru, yang mana satu yang fasik, yang mana satu yang taat, kerana rahmat daripadamu, kerana inilah rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau tidak, tak ada orang wali-wali Allah dah kawanglah dengan kita. Maknanya, dah kita banyak maksiat, maka Allah Ta'ala tak buka. Maknanya. Jadi, bila Allah Ta'ala tak buka, begitu, maknanya ini rahmat. Sehingga alhamdulillah dapat kita bertemu dengan wali kalau dapat temu, ataupun dapat kita berdampingan dengan wali Allah Ta'ala, duduk dalam majlis dia. Bahkan para wali tak sibuk pun jaga hati-hati, tengok-tengok keburukan manusia, tidak. Para wali Allah ni tak ada masa nak cerita buruk orang, tak ada masa. Dia pun tak nak tengok pun keaiban-keaiban. Maka dikatakan bahawa rahmat daripadamu dan pada mereka itu, dan juga pada kita dan pada mereka itu, para orang yang soleh tadi, dan mengekalkan atasmu dan atas mereka, sehinggalah maknanya para orang-orang soleh, para awliya Allah Ta'ala ni, bolehlah kita mengenal berdampingan dengan dia. Jadi orang soleh ini, para wali Allah Ta'ala, mereka itu tidak menyibukkan melihat apa yang ada dalam hati manusia, dan setengah daripadanya Allah buka dia, tetapi alam malakut, tapi Allah Ta'ala tak buka. Ada setengah ulama mengatakan kalau buka ini, kalau dibuka, kadang-kadang hatta para wali pun kadang-kadang boleh gelincir lagi. Kerana wali itu hanya mahfuz, dia tidak maksum. Kalau maksum, dia akan selamat. Kalau mahfuz, boleh jadi dia hanya dijaga saja,
kadang-kadang boleh juga tergelincir. Maka para awliya Allah Ta'ala, sebab itu kalau kasyaf, kalau dibuka kasyaf, dia akan minta apa? Kasyaf itu duduk pada melihat aib diri dia, bukan duduk pada kasyaf melihat kepada aib orang. Maka kita yang tak kasyaf ni minta, kalau boleh kasyaf sedaknya lah. Maknanya padahal kasyaf itu tipu daya lagi. Tipu daya lagi sebenarnya. Jadi dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala tutup aib-aib manusia. Tutup keaiban manusia. Oleh kerana itu, kita jangan cepat menghukum apa yang ada di dalam hati manusia. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum secara zahir, Allah menghukum secara batin. Maknanya. Sebab itu ketika mana di dalam surah apa yang menceritakan kisah wanita, saya kisah satu orang suami, dia ini melihat isterinya berzina. Tetapi dia seorang saja, tidak cukup saksi. Akhirnya dia fikir-fikir nak buat macam mana, sehinggalah berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah An-Nur kalau tidak silap. Maka setelah diketahui, maka dipanggilnya sang suami, dipanggilnya sang isteri. Maka dipanggilnya sang suami menuduh isterinya itu berzina. Maka sang suami kena sebat 100 kali sebatan. Maka isteri tadi, kalau dia ini mengiyakan mengaku, maka isteri kena rejam. Akhirnya isterinya tak mengaku. Bila isterinya tak mengaku, maka suami kena sebat balik. Kena sebat balik. Maka dia tak selamat daripada sebat, dia pun bersumpah. Bersumpah sampai 5 kali sumpah. Yang isteri pun sampai 5 kali sumpah. Akhirnya kelima-lima bersumpah belaka, serah kepada Allah. Kata guru Ustaz, ketika belajar tafsir dengan beliau, katanya Rasulullah tahu siapa bersalah. Tapi Rasulullah tidak menghukum ikut dalam hati. Rasulullah tak menghukum dalam hati. Zahirnya dia bersumpah belaka, dia tak mengaku belaka, maka serah pada Allah. Tunggu salah seorang daripada dia akan dapat bala daripada Allah. Tapi siapa bersalah? Siapa bersalah Rasulullah tahu. Boleh jadi suami bersalah, boleh jadi isteri yang bersalah. Isteri tak berzina, suami tuduh. Ataupun isteri berzina sungguh. Suami tuduh suami yang benar. Tapi dua-dua bersumpah, dua-dua tak mengaku, maka dilepaskan gitu. Rasulullah tahu apa yang ada dalam hati. Tapi tidak boleh menghukum hati, dalam hati manusia. Ingat, jangan hukum dalam hati manusia. Orang ini riak ni, infak banyak ni jenis nak cari riak ni. Ini infak banyak ciri nak cari nama orang ni, nak cari nama ni. Ustaz ni mengajar tak ikhlas ni. Jangan kita menuduh, kerana sesungguhnya kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Kita tak tahu pun apa yang ada dalam hati dia. Walaupun contohnya dia ni mengajar, dia tak nak baik kawan dia. Tak ikhlas ni, cari duit saja. Jangan tuduh begitu. Jangan tuduh begitu. Kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Waktu kita serah pada Allah. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hanya hukum zahir saja. Allah yang menghukum tentang rahsia-rahsia secara batinnya. Baik. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa itulah rahmat daripada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menutup. Sehingga orang tadi kekal dalam keadaan macam itu. Maka terkadang dinyatakan engkau atas aibnya, dan disembunyikannya daripadamu rahsia hambanya itu, supaya jangan engkau nyatakan atas aibnya, padahal menutup atasnya. Dan terkadang dinyatakan akan dikau atas segala rahsia mereka itu, maka takut olehmu fitnah. Jadi kadang-kadang ada juga yang dibuka. Para wali itu tahu, tapi para wali itu tutup, tak bagi tahu. Maknanya, jadi kalaulah datang dia ni mengaku wali, dia pun kata saya boleh baca hati orang begini-begini, itu bukan sifat wali. Sifat wali ni dia tidak ada tu. Dia ingin menutup keaiban manusia. Kalau buka aib itu bukan sifat para wali. Kadang-kadang para wali buka adalah untuk memberi kebaikan kepada orang tadi. Soalan, apakah makna anwaru ilahiyah? Anwar adalah cahaya-cahaya ilahiyah, daripada cahaya-cahaya yang datang dari cahaya-cahaya ketuhanan.
Cahaya-cahaya yang dicampakkan di dalam hati melalui ibadat-ibadat, sehingga terbukalah mata hati dia. Maka ibadat-ibadat yang kita lakukan itu mendatangkan cahaya, sehingga terbuka dalam hati kita tadi, seperti cahaya makrifat Allah, cahaya hakikat Allah, yakni cahaya-cahaya yang hasil daripada amal ibadat. Cahaya itu datanglah Allah Ta'ala campakkan dalam hati melalui amal ibadat. Itu dipanggil cahaya ilahiyah. Kalau daripada cahaya ni dia panggil cahaya lampu. Maknanya cahaya tu cahaya pelita, tapi ni cahaya datang daripada Allah. Melalui amal-amal soleh. Kita dah bicara cahaya ilahiyah, tapi begitulah cara yang khasnya. Baik, kita tengok. Maka ada juga yang Allah Ta'ala buka, tetapi kebanyakan ada juga Allah Ta'ala tutup. Maknanya Allah Ta'ala tutup. Maka dalam keadaan macam itu, itu sebagai untuk menjaga. Kalaulah dibuka, banyak masalah kita. Para wali-wali buka, maknanya susah jugalah kalau nak tegakkan hukum hudud kalau macam tu. Dak, hukum hudud kena laksanakan. Hukum hudud kena laksanakan. Adapun nak melaksanakan tu, tengok kalau menepati syarat, maka dihukum. Tidak menepati syarat, maka dilepaskan. Tapi hukumnya sepatutnya kena laksanakan. Okey, baik, itu kita bicara lainlah maknanya. Kemudian dikatakan lagi bahawa Allah tidak dibuka tu kenapa? Kerana Allah nak tutup aib kita. Dan Allah Ta'ala buka juga pada orang wali-wali yang tertentu, tapi wali itu akan tutup keaiban kita. Keaiban kita. Jadi begitulah. Ada satu orang Habib, namanya Habib Abdullah Shihab. Adik Abdullah Shihab, almarhum, sudah meninggal beliau. Dulu kalau ustaz pergi ke Tarim, kita tidak pernah tak ziarah dia. Kita akan ziarah dia. Biasanya kita akan ziarah. Beliau ni terkenal dengan kasyafnya. Tapi tak apalah, kita minum arak ke, kita judi ke, kita zina ke, macam boleh jumpa dia. Dia tak buka aib kita sebenarnya. Contoh, takat ni tak pernah minum arak lah. Tapi kita pergi jumpa beliau ni, dia tak akan buka aib kita. Tetapi, kalaulah kita datang ke seorangan, kalau kita kata, Habib, maknanya tengok saya Habib. Maknanya kita kata begitu, Habib akan cerita, mu dulu pernah buat gini, mu pernah buat gini, mu ketika mu keseorangan kamu buat gini, dulu masa tu budak-budak dulu kamu. Dia boleh cerita satu-satu. Sampai orang tu menangis. Ada orang tu dia minta Habib, tengok saya Habib. Habib pun bukalah cerita dia. Kamu gini cerita. Menangis orang tadi. Habib buka aib dia. Tapi apa yang berlaku? Orang tadi jadi soleh. Habib ajar dia bertaubat, Habib ajar dia gini, jadi soleh orang tadi. Tengok, para wali ni dia tidak akan membawa kepada kemudaratan, dia tidak membawa kepada kepada benda yang ginilah. Para wali ni lebih kepada rahmat. Wali ni lebih kepada rahmat. Apa tu mengenai PYMT tu? Adakah itu sebagian kasyaf? Tak faham tu PYMT tu benda apa tu. Tapi tak apalah. Tapi para wali ini dia mendatangkan rahmat. Mendatangkan rahmat. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi juga para wali yang Allah Ta'ala beri dia buka. Buka, tetapi pembukaan tadi sebenarnya bukanlah yang dikehendaki, maknanya, tetapi pembukaan itu sebagai mungkin sebagai jalan untuk wali itu mendidik orang-orang yang dibuka oleh Allah Ta'ala tadi. Sebab tu kita katakan, dia kata, saya walaupun saya tengok orang anak murid saya ni muka macam-macam, tapi saya akan didik mereka supaya dia menjadi manusia. Itu Allah Ta'ala buka kadang-kadang. Maknanya. Baik. Dan seperti kata mu'alif. Ni dah masuk matan baru dah ni. Kalau masuk matan baru ni maknanya sudah mana pengajian kita sudah akhirlah maknanya. Baik, mengetahui rahsia-rahsia Allah ni,
mengetahui rahsia-rahsia Allah Ta'ala ini adalah pemberian Allah. Ingat, walaupun orang yang melakukan amal ibadah dibuka oleh Allah Ta'ala ini, tapi bukan dia jadi keutamaan nak mencari kelebihan-kelebihan di sisi Allah. Jangan kita beribadat kerana nak melihat alam gaib. Jangan kita beribadat kerana nak cari kelebihan-kelebihan. Cukup kita beribadat untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata kita dipertemukan oleh Allah orang-orang yang saleh, jumpa para wali Allah. Wallahu alam, ustaz memang ramai berjumpa dengan orang-orang yang dikatakan orang dia seorang saleh, dikatakan dia wali Allah. Hanya kita wallahu alam. Maknanya wallahu alam. Ni perjalanan mimpi yang terakhir ajaran Sita An-Nur, ustaz. Begitu. Ustaz tidak mengikut perkembangan beliau. Dia kalau mimpi-mimpi ni, mimpi Masitah katanya. Wallahualam, ustaz tidak mengikut perkembangan beliau. Hanya ustaz dia dengar-dengar lah. Dengar-dengar mengenai katanya mimpi Rasulullah kata begini-begini. Kita begini saja. Ada pun apabila kita mimpi Rasulullah, yang pertama kita tidak digalakkan mencerita tentang mimpi kita pada Rasulullah. Yang kedua, kalau mimpi kepada Rasulullah ini, dia lebih kepada membawa rahmat. Seperti apa? Walaupun mimpi itu mungkin agak kesedihan. Contohnya apa? Contoh saja, mimpi duduk dalam keadaan Rasulullah bersedih. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Lalu Rasulullah kata, aku bimbang pada umat aku. Itu maknanya apa? Maknanya Rasulullah nak suruh umat dia ni banyak berselawat. Contohnya. Jadi cerita-cerita tentang mimpi tadi, kalau benar pun berlaku mimpi itu, maka seeloknya janganlah disebarkan yang boleh membawa kegusaran kepada orang. Menyebabkan orang bimbang, orang takut. Sedangkan Rasulullah ini pembawa rahmat. Dulu ada satu orang datang jumpa, dia kata anak saudara dia mimpi Rasulullah, dan anak saudara dia mimpi Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah bagi tahu, ini orang yang tak selamat, ni orang selamat. Jadi ada anak beranak yang selamat, ada anak yang tak selamat. Jadi dia pun tanya, ustaz, gua ni pandangan ustaz. Kita pun kata pada dia, kalau mimpi Rasulullah yang pertama mesti membawa rahmat. Dan mimpi Rasulullah tidak membawa kepada menghukum. Kejut daripada mimpi, tu masuk ahli neraka tu. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi kalau boleh, benda yang rahsia Allah kita rahsiakan. Yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita rahsiakan. Dan seandainya orang itu tidak dapat nak rahsiakan kerana dia ni duduk dalam keadaan yang orang kata dia, kalau kita bahasa sufi macam jazbah, ataupun katakan dalam keadaan dia ini tak dapat nak tu dah. Seperti almarhum Habib Munzir, dia pernah cerita yang dia jumpa Rasulullah. Dia pernah jumpa, tapi dia cerita tentang Rasulullah depan di khalayak ramai. Orang kata, Habib, kenapa Habib cerita tu? Itu tak boleh, sebab dia punya rasa cinta pada Nabi tu dah lebih tak tertahan. Tertahan. Itu lain. Adakah seorang perlukan musyrik? Adakah setiap orang perlukan musyrik? Ya. Adakah setiap musyrik itu wali Allah? Ya. Seorang musyrik itu adalah di kalangan wali Allah Ta'ala. Kerana sifat seorang musyrik, dia itu sudah bersuci hati dia. Baru dia boleh menyucikan hati orang. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi yang sudah berusaha menyucikan diri dia tadi, bila sudah suci, Allah Ta'ala buka alam tertentu, itu sebagai istimewa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Bukan jalan untuk dia berbangga-bangga, bukan jalan dia untuk menghukum orang, dan bukan jalan dia untuk menyibukkan dengan apa yang ada pada orang lain. Jadi dikatakan bahawa para wali dia tak sibuk. Kalau main sibuk, ada wali lah tu. Dalam hati orang begini, nanti esok masuk neraka ramai ni, kira orang akan jadi gini. Itu bukan wali lah tu. Ada setengah mengatakan, tinggalkan kamu orang yang mengaku-ngaku dirinya wali, kecuali para wali yang lain mengaku dia wali. Kalau tak ada seorang pun mengaku dia wali, tiba dia mengaku, aku adalah wali Allah, tinggalkan.
Tetapi kalau para wali yang lain mengatakan dia wali, itu lain. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengaku dirinya wali. Sebab para wali-wali semua mengiktiraf dia ini memang benar-benar wali. Tak apalah. Hanya begini nak beritahu kepada para jemaah, kita jangan sibuk cari wali. Kita sibukkan bersihkan diri kita kepada Allah. Tentang wali, Allah pertemukan kita kalau hati kita bersih. Tetapi kalau kita tak bersih, temu wali, kita tak ada adab, nanti binasa juga kita. Yang kesibukan kita adalah mencari Allah. Saya bermimpi kematian di keliling mereka yang pakai jubah putih. Saya menangisi kematian yang saya sendiri tak kenal siapa. Bila saya tersedar dari mimpi, arwah yang meninggal, pengalaman mimpi. Yang tak boleh saya lupa. Maaf kadar kongsian. Okey, baiklah. Tentang mimpi-mimpi itu, begitulah. Ada mimpi yang kita boleh tawil, dan ada mimpi itu memberi peringatan kepada kita. Apapun, moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Moga-moga Allah Ta'ala betulkan perjalanan kita. Moga-moga Allah Ta'ala datangkan kita orang-orang yang boleh memimpin kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pun pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala beri. Mungkin di kalangan kita ada cerita tentang mimpi yang baik. Ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala buka alam-alam yang tertentu. Ada di kalangan kita seolah-olah diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, itu bukan keutamaan. Keutamaan kita mencari Allah. Bukan mencari kasyaf. Bukan mencari pembukaan alam. Bukan mencari kehebatan-kehebatan. Kata guru ustaz, letakkan hak hebat-hebat duduk orang lain, hak dorok-dorok, hak doain, hak pakai, hak jahil duduk pada diri kita. Kerana kita tambah pakai pakaian yang lain, kita nak pakai pakaian kehambaan kepada Allah. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa beza fana tauhid dengan fana dari segi tasawuf? Itu wallahu alam lah. Maknanya kita tangguh. Nanti kalau sampai masa terjawab. Kalau tak terjawab, maknanya tak jumpa jawapan lah tu. Jadi sahihlah, kita bukan orang yang alim, menyampaikan apa yang diberi oleh Allah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah untuk pengetahuan, malam besok kita tidak ada pembacaan kitab hikam. Namun para jamaah boleh ikut kita insyaAllah. Bermula daripada lepas maghrib, malam besok kita buat khatam qasidah burdah. Khatam qasidah burdah. Jadi kepada jamaah malam ini, untuk pengetahuan, malam besok kita adakan buku zikir. Malam besok kita adakan qasidah burdah. Jadi untuk yang menjalani perjalanan zikir dengan ustaz, orang akan tanya apa yang ustaz amalkan zikir, boleh dibaca dengan kitab ini, Aurat amalan harian. Untuk orang yang tidak ada bai'ah zikir dengan guru-guru, maka boleh ambil amalan zikir ini. Yang dibaca. Siapa yang berzikir dengan amalan zikir ini, insya-Allah mereka membaca zikir sebagaimana yang dibaca oleh ustaz. Ini bagi orang yang tidak ada guru yang dibai'ahkan lagi. Kalau yang dibai'ahkan lagi, dia tak nak baca zikir ini pun tidak mengapa, kerana dia sudah ada zikir daripada guru. Tapi kalau tak ada lagi bai'ah daripada guru tu, maka boleh dapatkan ini. Dan insya-Allah nanti akan diberitahu oleh untuk menghubungi nombor supaya dapat amalan zikir, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.